Austria berduka selama 3 hari akibat insiden penembakan di sekolah menengah atas yang menewaskan 10 orang termasuk pelaku penembakan. Bagaimana kronologinya? Dan bagaimana jejak penembakan serupa yang pernah terjadi sebelumnya? Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kejadian berulang? Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, im Borg der Schützengasse, ist eine nationale Tragödie, die uns zutiefst erschüttert. Durch diese unfassbare Tat wurden 9 Menschen plötzlich aus ihrem Leben gerissen. Es gibt keine Worte, um den Schmerz, die Fassungslosigkeit und die Trauer auszudrücken, die ganz Österreich empfinden. Unser Land steht in diesem Moment des Entsetzens still. Meine Gedanken und mein tief empfundenes Mitgefühl sind bei den Hinterbliebenen, den Familien, den Eltern, die ein Kind verloren haben. Selasa 10 Juni 2025 pukul 10 waktu setempat terjadi penembakan di sekolah menengah atas Borg Dreyer Schützengasse di kota Graz, selatan Austria. Pelaku diperkirakan berusia 22 tahun dan merupakan mantan pelajar sekolah tersebut. Dalam aksinya ia menggunakan 2 senjata, yakni sepucuk pistol dan senapan jentel. Pelaku menembak di bekas ruang kelasnya. Usai menembak, ia bunuh diri di toilet. Dari insiden ini 9 orang dinyatakan tewas. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 21-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei der Tat 2 Schusswaffen verwendet, die am Tatort sichergestellt werden konnten. Diese Waffen werden nun kriminaltechnisch untersucht. Der mutmaßliche Täter dürfte die Waffen legal besessen haben. Über die Motivlage kann derzeit noch keine Auskunft erteilt werden. Hier sind noch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen erforderlich. Terkait kepemilikan senjata, penelitian Small Arms mencatat sekitar 30 dari 100 penduduk sipil di Austria memiliki senjata api. Meski pemerintah melarang kepemilikan senjata otomatis dan pump action, namun revolver, pistol, dan senjata semi-otomatis masih diperbolehkan dengan izin khusus. Senapan dan senapan jentel diperbolehkan jika memiliki izin kepemilikan senjata api, izin menembak untuk berburu, atau merupakan anggota dari klub menembak. Nah, sebelumnya insiden ini ternyata banyak aksi penembakan massal yang menyasar sekolah. Pada Februari tahun ini, 11 orang tewas akibat penembakan di sekolah di wilayah Örebro, Swedia. Insiden ini menjadi penembakan massal paling mematikan dalam sejarah Swedia. 3 tahun sebelumnya, pada 24 Mei 2022, terjadi penembakan di sekolah dasar di Texas yang menewaskan 19 orang. Lalu, seorang remaja pria berusia 15 tahun melakukan tembakan di sebuah sekolah di negara bagian Michigan pada 30 November 2021 yang menewaskan 3 pelajar. Terakhir, pada 2012, banyak 20 orang tewas dalam penembakan di SD Sandy Hook, Newton, Connecticut. Dari insiden penembakan ini, ternyata banyak kasus terjadi di Amerika Serikat dan terkait dengan aturan kepemilikan senjata. Di Amerika Serikat, kepemilikan senjata diatur secara berbeda di setiap negara bagian dan oleh hukum federal. Hukum federal menetapkan persyaratan usia minimal untuk pembelian senjata, yaitu 18 tahun untuk laras panjang dan 21 tahun untuk laras pendek. Adapun jajak pendapat yang dirilis Reuters Ipsos 2022 menyebutkan 84% dari 940 orang setuju ada pemeriksaan latar belakang calon pembeli untuk penjualan senjata api. Mayoritas responden 72% pun mendukung menaikkan usia pembelian senjata dari 18 tahun menjadi 21 tahun. Nah, meningkatnya kasus penembakan di sekolah mendorong industri keamanan sekolah di Amerika Serikat kemudian memasang jendela dan pintu anti peluru, kunci khusus, dan detektor logam. Dengan solusi ini dan pengetatan aturan kepemilikan senjata, menurut sahabat Kompas, apakah sudah efektif mencegah insiden serupa terulang lagi?